Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salawatullah wa salamuhu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah, kita bertemu, bersiaran, bergelanggang dan berkongsi pandangan serta diskusi menerusi program Halaqah yang dipancarkan secara langsung daripada studio Seri Pentas dengan membawa tajuk Tuntutan atau Adat. Sesungguhnya dalam kehidupan kita, Islam meraihkan adat. Islam menjadikan perkara-perkara yang merupakan uruf dan kebiasaan di dalam kehidupan untuk diraihkan selagi mana tidak ada kontra dan ianya teli, bertepatan dan selari dengan kehendak peraturan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam halaqah pada kali ini, kita akan bersama-sama mengupas topik serta mencari di manakah ruang untuk kita meletakkan dasar di atas jalan praktikaliti dan amalan kita, sama ada adat ataupun tuntutan syariat ataupun kedua-duanya merupakan perkara yang sangat-sangat penting untuk kita letakkan dalam fokus kehidupan kita. Untuk itu, kita bersama-sama dengan tokoh panelis kita yang tidak asing lagi, malah tidak perlu untuk diperkenalkan lagi. Namun, atas dasar ikram dan tikram, penghormatan dan kemuliaan, kita mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, ahli panel kajian syariah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum dan selamat datang Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Ataupun juga Dr. Zaharuddin kita dikenali dengan Uzar, biasa panggilan-panggilan ini. Ada seorang lagi panel kita, kalau tadi Uzar, yang ini Atar, ATER, Al-Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman selaku super qari yang akan terus menerus memberikan kelunakan hati kita menerusi bicara wahyu ilahi insya-Allah berdasarkan indikator-indikator yang ada pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sekarang kita? Alhamdulillah baik. Insya-Allah. Tuntutan ataupun adat merupakan suatu perkara yang perlu untuk kita letakkan di dalam neraca keseimbangan kehidupan. Sama ada kita menjadi orang yang memberatkan adat semata-mata ataupun kita merupakan orang yang berpandukan kepada syariat, atau juga kita mungkin menjadi orang pelopor kepada meraihkan adat, bertatahkan kepada syariat. Selain daripada Al-Fadil Dr. Zaharuddin dan Ustaz Tarmizi, kita juga akan ada safwan dan penampilannya nanti insya-Allah bila tiba masanya. Kalau bolehlah kita mulakan bicara halaqah akar tradisi ilmu kita pada malam ini dengan kita melihat Ustaz Tarmizi insya-Allah indikator daripada Al-Quranul Karim agar diskusi kita terpandu dan juga insya-Allah diberkati dan dirahmati olehnya daripada bicara Al-Quranul Karim. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Arifino, yang dikasihi lagi dihormati Dr. Uzar, Dr. Zaharuddin. Seterusnya yang dikasihi juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah muslimin dan muslimat yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat-ayat ataupun ada beberapa ayat yang berkenaan dengan topik kita pada malam ini, antaranya dalam surah Az-Zumar yang akan saya bacakan, ada juga dalam surah Al-Baqarah. Dan saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk dua ayat yang saya akan bacakan ini, iaitu dalam surah Az-Zumar juzuk yang ke-24 ayat 64 dan 65. Sama-sama kita perhatikan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuja yang lain dari Allah, hai orang-orang yang jahil? Dan sesungguhnya telah diwahykan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, dua ayat yang saya bacakan tadi mudah-mudahan menjadi pembuka bicara pada kita pada malam ini. Saya kira ayat ini berkait juga dengan perbincangan pada malam ini. Sama-sama kita dengarkan dan nantikan daripada ahli panel kita. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi di atas kupasan surah Az-Zumar yang dibacakan tadi. Sungguh-sungguh menyentap hati dan juga menyentuh jiwa kita apabila ayat itu dimulakan dan Allah Subhanahu wa taala address perkataan ignorance ataupun kejahilan itu, dan inilah yang cuba untuk kita serasi-serasikan di antara adat berdasarkan kepada persetujuan syariat. Mudah-mudahan kita terkeluar daripada ruang lingkup kejahilan, insya-Allah. Soalan kita buka kepada Al-Fadhil Doktor. Kalau kita lihat, setiap bangsa ini semuanya kaya dengan adat, budaya, tata cara kehidupan dan sebagainya. Fokus kepada orang Melayu lah dalam konteks kita, adat yang diwarisi daripada nenek moyang dan sebagainya. Contoh yang paling besar saya kira cantik untuk kita kick off ialah tentang majlis perkahwinan. Saya pernah terima terlalu banyak jemputan-jemputan kad, kita semua begitu. Tapi ada satu majlis walimah hari itu, cantiknya dalam kad tu dia tulis dress code sekali, iaitu menutup aurat. Tak ada lagi kad macam tu. Kalau bolehlah kita lihat dari sudut adat dan majlis perkahwinan ini, sejauh mana mana-mana walimah, majlis-majlis kesyukuran sebegini yang dianjurkan menepati syariat dan benar-benar raikan adat dan juga mempertuankan akidah serta tindakan itu berdasarkan syariat, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Arifino dan juga kepada Ustaz Tarmizi. Jadi alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Jadi perkara pertama yang kita nak bincang adalah bagaimana majlis perkahwinan, adakah di sana yang diamalkan oleh orang-orang Melayu kita pertembungan di antara adat dan juga apa yang menjadi tuntutan agama. Lalu kalau kita lihat sebelum majlis perkahwinan lagi, kalau kita menelusuri apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam, kita akan dapati yang pertama sekali mereka ada proses merisik. Ya. Ustaz, jadi merisik ini kalau saya boleh berikan komentar dari sudut pandangan Islam, ia diterima oleh Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat yang ingin meminang seorang wanita, dikatakan kepadanya, adakah kamu dah lihat wanita ini? Maka dia kata belum. Kalau belum, fadhhab fanzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Kalau kamu belum tengok, kamu pergi tengok. Kerana kamu lihat dan menilai daripada penglihatan kamu itu dapat mengekalkan rumah tangga kamu. Jadi ini menjadikan para ulama bincang, tengok tu apa yang boleh tengok. Maka majoriti para ulama mengatakan hanya boleh lihat sifat dia yang sebenar, bolehlah tengok wajah dia, tengok apa yang bukan aurat dia. Jadi itu saja yang boleh dilihat, manakala boleh diwakilkan kepada wanita yang merupakan adik-beradik kepada lelaki tersebut untuk melihat lebih daripada itu, dan boleh diceritakan, khususnya disebutkan dalam hadis Nabi pernah menyuruh wakil kepada lelaki, unzuri ila urqubaiha, tengoklah kepada dia punya buku lali, tumit dia, kerana dia boleh memberikan sesuatu gambaran kepada tubuh
wanita tersebut. Jadi pada wanita yang selalu terdedah tumit tu, jadi orang lelaki boleh baca tu insya-Allah. Jadi begitulah nak beritahunya, itu adalah adat yang kita rasa tidak ada percanggahan. Ya. Kemudian ada pula dalam proses merisik itu ada pantun memantun. Itu pun semua ada adat yang tidak ada masalah dari sudut Islam, kerana adat ini kalau mengikut kepada ta'rifnya perkara yang diamalkan oleh sesuatu orang kawasan setempat yang bersifat muttaridan. Muttaridan maksudnya berterusan. Dan ianya masih ada, bukan maknanya yang dulu. Sekarang yang dulu dah tak kira adat dah, tapi yang masih lagi relevan, masih lagi kontemporari, maka itu dikira adat yang Islam akan tengok konten dia bertembung atau tidak bertembung. Maka perkara merisik itu tidak ada masalah. Kemudian yang keduanya, sebelum kita masuk majlis perkahwinan Ustaz Ifino, iaitulah pinang meminang dan bertunang. Jadi dalam Islam ini bertunang ini mudah sahaja, iaitulah pihak wanita bersetuju, lelaki bersetuju dan dimaklumkan kepada wali ke wanita tersebut, maka telah pun termeterailah tunang, tanpa cincin ke, tanpa kasut ke, tanpa jam tangan ke, tak ada masalah. Tetapi menurut adat kita kena ada satu majlis, ya. Majlis itu adalah cincin itu, kalau dah bersetuju dia kena hantar cincin. Cincin ada batu. Kalau tadi masa merisik ada cincin juga, cincin belah rotan. Itu semuanya neutral daripada pandangan Islam. Tapi bila mana dah tuju daripada risikan itu, dia bawa masa bertunang, cincin ada batu. Ada batu pemata sebagainya. Bagi saya itu juga tidak ada mempunyai masalah dari sudut pandangan Islam. Kemudian dibawa pula semasa itu ada hadiah-hadiahnya. Dikatakan wanita kalau bawa 7, lelaki kena pulang balik 9. Itu juga tidak ada masalah dari sudut pandangan Islam. Kemudian yang keseluruhnya masuk kepada majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan yang pertama sekali, apa yang biasa kita lakukan adalah dilakukan di masjid. Adakah di sana apa-apa adat yang menyuruh ataupun agama melarang atau tidak? Maka di sini ada disebutkan dalam sebuah hadis, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf. Iaitulah hebahkanlah majlis nikah, majlis perkahwinan, dan jadikanlah dia di masjid dan pukullah gendang-gendang. Jadi kalau kompang-kompang semua tu tidak ada masalah. Buat di masjid tak ada masalah, tetapi para ulama dah sepakat jangan berkompang di dalam masjid. Nak kompang kat kawasan rumah. Masjid nikah sahaja. Nikah sahaja kerana dibimbangi ada orang yang sedang beribadah, sedang solat, maka akan mengganggu konsentrasi. Maka mengadakan majlis nikah di masjid dibenarkan menurut syariat Islam, cuma denganlah pakaian yang menutup aurat, ya. Baik, kemudian yang keseluruhnya di masjid tak ada masalah. Kemudian adanya proses-proses yang seterusnya biasanya adalah inai. Okey, merupakan satu adat. Maka inai ini telah pun disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah nampak tangan perempuan tapi tangan dia tu tak ada inai. Maka Nabi mengata, "Lau kunti imra'ah la ghayyarti." Nabi kata, kalau kamu perempuan, kamu kena tukar tangan kamu ini dengan berinai, dengan adanya hina. Maka wanita dituntut dalam Islam bila berkahwin atau tidak kahwin terus berinai, tak ada masalah. 10 jari termasuk kaki-kaki, ya. Tetapi lelaki, insya-Allah kita akan bincangkan selepas ini, adakah adat yang lelaki perlu ada inai itu diterima oleh agama atau tidak diterima oleh agama, insya-Allah. Terima kasih bagi doktor. Tuntutan ataupun adat akan kita teruskan interaksi, sambil-sambil itu teruskan komunikasi kita bersama Halaqah Akar Tradisi Ilmu menerusi Facebook Halaqah TV 9 dan juga www.tonton.com.my. Tuntutan ataupun adat yang penting keberkatan berdasarkan kepada apa yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berehat seketika, isikan dengan tahmid, takbir, tahlil, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perjalanan diskusi kita ini. Halaqah Akar Tradisi Ilmu, tak tengok rugi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bergelanggang semula insya-Allah dalam program Halaqah Akar Tradisi Ilmu, di mana akar akidah dipancangkan setiap masa, tradisi sunnah sentiasa dijulangkan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan ilmu pengetahuan dan perkongsian ini akan mendasari setiap tindakan kita di dalam kehidupan. Dan inilah fungsi Halaqah Akar Tradisi Ilmu dengan topik tuntutan ataupun adat. Cincin belah rotan telah berada di tangan saya, dan ini akan menjadi petanda bahawa kita akan saling mengikat antara satu sama lain. Dr. Zahruddin tadi dah sebutkan tentang ikatan perkahwinan. Mudah-mudahan diskusi ini juga akan mengikat kita di atas platform ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan amalan ataupun adat itu bersandarkan kepada syariat dan peraturan. Milik siapa?
kita akan maklumkan juga nanti insya-Allah selepas daripada ini. Boleh rasanya doktor kita teruskan dengan bila tadi dah sebutkan tentang majlis perkahwinan yang ini boleh dan itu tak boleh berdasarkan kepada perlakuan. Mungkin yang berbagai doktor boleh panjangkan sikit ulasan tentang elemen ataupun ciri-ciri adat-adat yang ada dalam masyarakat kita yang Islam membolehkan dan ciri-ciri perkara-perkara ataupun adat budaya mungkin di luar daripada isu perkahwinan pun yang Islam melarangnya bahkan mungkin mendatangkan dosa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak melihat kepada ciri-ciri, yang pertama sekali asas yang perlu kita faham daripada Al-Quran iaitu firmanullah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Iaitulah Allah SWT menegaskan, dan apabila dikatakan kepada orang yang mengikut adat secara sembrono, ya, ikutlah apa yang Allah turunkan. Lalu mereka yang cukup ketat dengan adat mengatakan, qalu bal nattabi'u aba'ana. Kami tak mau. Kami nak ikut apa yang telah pun alfain alaihi aba'ana. Apa yang telah dididik, apa yang telah ditunjukkan oleh nenek moyang kami. Maka Allah tegur, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Adakah mereka nak tetap mengikut apa yang ditunjukkan oleh nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu adat yang diajar, yang ditunjukkan itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu maknanya kita nak beritahu apa yang akan kita bincangkan selepas ni, walaupun pahit ada kalanya orang yang berpegang pada adat mendengarnya, tetapi kita perlulah membuat satu perubahan. Jadi kalau nak kita ciri-ciri tadi, ciri-ciri yang pertama sekali yang disebutkan oleh Syekhul Allamah Mustafa Zarqa dalam kitab dia mengatakan yang pertama, mestilah adat yang untuk dipertimbangkan dalam syariah ini mestilah dia itu berterusan dibuat oleh kelompok setempat dan dirasakan baik dan ada logikanya. Yang kedua, iaitulah mestilah apa yang dibuat itu secara fizikalnya tidak bertembung dengan kehendak syarak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, mestilah tidak pula adat itu bercanggah dengan apa yang dipersetujui oleh kelompok. Maknanya, katalah adat dia, contohnya kalau adat beli rumah, katanya beginilah, adat beli rumah kita tanda tangan di atas kertas sahaja. Tidak perlu kita buat kontrak besar-besar. Tapi itu adat. Tapi katalah saya bila beli rumah dengan Ustaz Elfino, saya bersetuju dengan beliau, kita tak cukup atas kertas biasa saja. Kita kena pergi jumpa lawyer. Maka adat itu sudah pun kita sendiri yang pindah. Jadi itu antara ciri-ciri adat yang kalau kita nak pertimbangkan, kerana memang dalam Islam adat ini al-adatu muhakkamah. Adat itu boleh menjadi rujukan di dalam Islam. Baik, oleh kerana itu kita lihat balik tadi dalam bab perkahwinan tadi. Kalau tadi perempuan kita sebutkan bahawa Nabi menggalakkan, malah dianggap sebagai sunnah untuk wanita berinai semasa nak kahwin, semasa berkahwin dan semasa biasa-biasa, tak ada masalah di jarinya. Tetapi bolehkah dia menconteng sampai ke lengan-lengan dan seumpamanya? Perkara ini dah dibincangkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga panel syariah kajian JAKIM, dan kita telah membuat keputusan dibenarkan kerana contengan itu tidak sama macam tatu. Sebab tatu dia kena kikis kulit dia sampai berlubang begitu, dia masukkan color tu dalam tu dan dia bersifat kekal. Tapi inai tak ada masalah. Inai contengan itu mestilah bukan contengan gambar-gambar dragon ke, gambar-gambar lambang-lambang yang tak, bukan. Dan kemudian mengikut pandangan mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, mestilah tidak melebihi sampai ke lengan, sampai ke sini saja, peringkat sini saja. Maknanya wanita nak conteng, nak buat bunga sampai sini saja, bukan sampai ke sini. Ya, dan kalau kaki pun tak kawasan, tidak sampai ankle, sampai situ saja. Itu bagi wanita. Baik, kemudian yang seterusnya dibincangkan lagi bagaimana lelaki. Lelaki ini kalau pengikut pandangan Imam An-Nawawi dalam mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan haram hukumnya lelaki untuk berinai kalau untuk perkahwinan. Tetapi kalau untuk berubat itu cerita lain, itu dibenarkan. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbincangan. Contohnya Imam Ar-Rafi'i yang satu zaman dengan Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi kata pada pandangan dia okey, tapi pada pandangan Imam Nawawi tidak dibenarkan. Maka Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dah bincang, mereka memberikan keputusan iaitulah hukumnya harus tapi tidak digalakkan, tapi mestilah dengan syarat hanya sebahagian jari sahaja. Menjadi adat orang lelaki bila dia berkahwin dia akan inaikan jari apa? Jari
Jari manis dia. Ke jari kecil dia. Mesti tahu tu. Jari kecil dia saja. Mesti satu jari saja. Sebab mengikut pandangan majoriti mazhab, mereka mengatakan inai adalah perhiasan perempuan. Maka lelaki tak boleh pakai. Jadi oleh kerana itu, walaupun kita mengetahui adanya yang katanya membenarkan, tapi kita lebih baik untuk menjauhi. Kemudian dari sudut adat untuk kita yang seterusnya perkahwinan adalah bersanding. Bersanding okey ke tak okey? Ya, bersanding yang pertama sekali, konsep dalam Islam berkahwin mesti dihebahkan. Hebahkan dengan kompang, hebahkan dengan surat jemputan. Sebab itulah tak cukup sebenarnya adat moden hari ini menjemput menggunakan Facebook. Sebab menjemput menggunakan Facebook adalah adat yang tidak mewajibkan orang tu untuk datang. Walau bagaimanapun, kalau kita kata adat tadi ini adalah bersanding ni nak menunjukkan pengantin ni begini begitu, maka di sini ada perbincangan. Kalau nak tengok jelasnya, persandingan yang dibuat untuk menunjukkan kepada orang ramai, maka itu senang sangat jatuh dalam keadaan yang tidak dihalalkan. Tapi kalau khas untuk keluarga sahaja, maka ia mungkin boleh diterima. Jadi itulah, kita mungkin akan sambung lagi sikit lagi selepas ini. Yes, no atau maybe. Bila create event tu kita kena jawab sama ada kita hadir ataupun tidak. Kalau tadi bagi doktor sebutkan tentang bagaimana kita menjadikan adat itu. Kalau sekiranya kadang-kadang bukan pengantin lelaki saja yang kena berinai. Adik-adik dan sebagainya pun masa tidur tu diletakkan juga inai. Yang itu mungkin kita lihat, alhamdulillah, fatwa yang dikeluarkan itu dia praktikal. Artinya ada benda-benda yang dibenarkan dan diharuskan dan dia meraihkan stabiliti yang ada dalam masyarakat, insya-Allah. Ustaz Tarmizi, mungkin boleh kita kongsi yang dia kata dalam Al-Quran lagi, mudah-mudahan mempercambahkan lagi keimanan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Arfino yang dihormati Dr. Zaharuddin. Saya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, saya tertarik dan saya nak respon penjelasan daripada doktor berkenaan dengan persandingan tadi menerusi surah An-Nur, ya, surah An-Nur juzuk yang ke-18 ayat sebahagian ayat 31. Sama-sama kita ikuti, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Demikianlah sebahagian ayat dari surah An-Nur ayat 31 yang saya kira dapat beri panduan kepada kita lebih-lebih lagi dalam aspek persandingan lah. Ya, sekadar tu, wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Tarmizi. Sesungguhnya Islam itu amat indah dalam simplicity, kesederhanaan yang ada, diberikan secara berseni, praktikaliti, tertib, amalan dan ciri-ciri yang sebenarnya menzahir dan menyerlahkan lagi kehebatan manusia itu sendiri. Daripada situ mungkin doktor, kalau kita lihat, kadang-kadang orang bertanya, bolehkah dalam satu-satu majlis yang kita buat, jumlah adat yang diraikan tu lebih daripada ciri-ciri syariah yang ada? Walaupun adat itu dibolehkan, ada rukhsah, dibenarkan. Ini yang menjadikan wujudnya kekeliruan di kalangan masyarakat tentang tuntutan agama ataupun adat, sehingga ada yang merasakan setiap program agama tu mesti ada diselitkan dengan adat.
Kalau tidak, seumpama macam tak lengkap dan sebagainya. Bagaimana pula perspektif Islam tentang hal ini? Bismillah, alhamdulillah. Perspektif Islam dalam bab ini, Islam tidak membenarkan kita kerana nak meraihkan adat sampai boleh mengorbankan perkara yang wajib. Contohnya hutang. Kita tidak begitu mampu, tetapi kerana nak meraihkan adat, kita nak ada pelamin yang comel-comel. Tapi kalau tak apa nak comel, kursi makan kita cukup dah. Tapi kita rasa tak berapa kuat. Kita nak kursi yang dahsyat-dahsyat, daripada England, daripada Itali, menyebabkan kita berhutang. Maka ini kerakyaan adat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Malah Imam Al-Jurjani berkata bahawa dalam perkataan Islam dia ada dua perkataan. Satu israf, satu lagi tabdzir. Israf adalah, Imam Al-Jurjani kata, kita menggunakan duit dalam perkara yang harus tetapi berlebihan. Sebab macamlah Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat, dia tengah ambil wuduk, dia ambil air itu lebih. Maka Nabi kata, ma hadha saraf, apa hal kamu membazir ini? Dia perkataan bahasa Malaysianya membazir. Jadi maknanya buat satu benda yang harus tapi berlebihan daripada keperluan. Tetapi kalaulah tabdzir, lagi bahaya. Kita mengeluarkan bajet untuk masukkan elemen-elemen adat tetapi benda itu maksiat. Contohnya kita nak ada DJ, kita nak ada band, kita nak ada karaoke-nya dan seumpamanya yang akhirnya menyebabkan berlakunya tabdzir yang Allah kata iaitulah min ikhwani syayatin, iaitulah saudara syaitan. Baik, jadi kita nak sebut lagi sanding tadi ada unsur yang sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Tarmizi bacakan ayat pertama, adanya unsur syirik tadi itu, yang mana syirik ini menyebabkan berlakunya amalan tidak diterima. Ini adalah punca. Mungkin JAKIM telah pun mengeluarkan statistik ramai orang Islam kita bercerai, lebih ramai daripada orang bukan Islam. Sebab apa agaknya? Mungkin sebab ada unsur-unsur dan elemen syirik kerana adat yang tidak ditahu apakah pandangan Islam. Contohnya iaitulah renjis air mawar dengan beras kunyitnya, dan ada pula mantra semasa pengandam, mak andam, mengandam. Semua ini dikatakan untuk menyucikan diri pengantin. Ini tidak dibolehkan. Nabi SAW kata, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang berjumpa tukang telik, tukang tenung yang berkata boleh ada kuasa pada waktu akan datang, maka mereka ini telah pun terkeluar daripada agama Nabi Muhammad. Itu pertama. Yang keduanya, ada pula di antara pengantin kerana nak tunjuk sangat waktu bersanding itu dia anggap serius, maka dia pun kening dia pun dicukur bagi macam bulan sabit merah tu tuan-tuan. Jadi dia masuk dalam kategori yang Nabi cakap, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Rambut dia tak cukup comel, dia pun sambung-sambung rambut dia. Maka Nabi laknat perempuan yang sambung-sambung rambut, dan tadi pun telah disebutkan surah An-Nur tidak boleh merendahkan aurat. Kemudian dia pun buat kening dia dipotong, dia trim kening dia pun sama juga. Kemudian yang seterusnya, makan beradat. Beradab saya pun tak tahu iaitulah saya suapkan isteri, isteri suapkan saya, begitu. Dibuat di khalayak ramai, Bila dibuat di khalayak ramai, adat itu kita boleh adjust sebenarnya. Kalau nak buat boleh, buatlah di depan khalayak adik-beradik, tapi bukan buat di khalayak ramai yang boleh menyebabkan berlakunya rasa riak, rasa seumpamanya. Kemudian ada potong kek dan sebagainya. Baik, jadi yang seterusnya ada pula lepas tu mandi limau. Ini adat yang tidak dibenarkan. Bila saya lihat apakah tujuan mandi limau, minum sekali kan? Minum sekali. Tapi masa tu bukan pakai pakaian hang tuah tu, bukan. Limau suam. Iaitulah percikkan air limau, dia kata untuk buang sial. Ni tak boleh tuan-tuan. Nabi sebut jelas, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. 3 kali Nabi kata. Nabi kata sial menyial itu adalah syirik. Sial ni tak semesti guna perkataan jangan buat benda ni boleh bawa sial. Tak, dia tak semestinya menggunakan word sial. Sial ni beritahu jangan buat begini, nanti benda buruk berlaku, kita kena buat begini supaya mengelakkan benda buruk. Itu adalah menyial. Itu substance kepada menyialkan sesuatu. Jadi mandi limau tak boleh buat tuan-tuan. Kemudian ada pula kalau nak masuk nanti rumah kena ada cukai pintu. Cukai pintu. Yang ini boleh tak boleh? Ini tak apa. Asalkan jangan israf wa tabzir. Betul lah ya. Betul, nak masuk rumah itu tidak ada masalah. Kemudian dalam bab majlis pula menjadi satu ingatan daripada Nabi SAW, syahrut ta'amul walimah, iaitulah
Makanan yang paling buruk, makanan pada majlis perkahwinan yang yud'a ilaihi al-aghniya wa yatrukul fuqara, yang memanggil orang-orang kaya sahaja, rakan-rakan bisnes yang dia rasa dia boleh tambah networking, tapi orang-orang fakir yang memerlukan ditinggalkan dan diignore. Buatlah di hotel-hotel yang besar semata-mata, dipanggil kawan-kawan yang datuknya, tan srinya, orang-orang businessman-nya, yang lain orang fuqara tak boleh masuk, pakai macam ni tak boleh masuk, pakai kena mahal-mahal juga, ada tema the Arabian Nights. Okey. Jadi orang yang tak ada baju tu sampai terpaksa nak pergi majlis tu kena pergi beli baju. Berhutang-hutang. Allah Akbar, siang kita tengok. Jadi ini adalah israf wa tabzir. Islam mengajar kita aulim walau bisyad. Buatlah majlis walaupun dengan seekor kambing. Dan kemudian itulah yang tuntutannya yang Islam ajar kita. Baik, jadi sekarang ni bila mana berlaku dalam keadaan ni, yang menjadi kita lebih resah bukan majlis perkahwinan tu, bila dapat anak pun sama juga. Belum dapat anak lagi. Contohnya orang kita bila dia adat dia, kalau perempuan tu tengah bersalin, tengah bukan bersalin, tengah mengandung kan. Mengandung tengah buncit tu. Orang lelaki banyak mengandung kan. Berapa bulan banyak juga. Jadi orang lelaki suami tu jangan duk ketuk kepala kucing ke, pergi lestik apa nama cicak ke, sebab apa? Sebab terkenan dia. Dia adat dia terkenan, jangan buat benda lagu ni. Padahal kalau ketuk kucing bagus, comel sikit anak tu kan. Tapi nak ceritanya jangan buat, dia kata. Sebab apa? Sebab terkenan. Ini tak boleh, tuan-tuan. Tidak ada dalam Islam, maknanya Nabi pernah menyebutkan bahawa akan ada terkenan kerana menzalimi binatang, maka akan menyerupai binatang tersebut. Tidak ada secara spesifik, maka kita tak boleh percayainya. Kemudian kalau dah lahir anak pula, nak bagi dia jangan diganggu oleh hantu, langsui dan seumpamanya, tempat tidur dia letak gunting, letaklah pisau. Tak boleh, tuan-tuan. Ini adat yang tidak diterima oleh Islam, malah membahayakan ibu kepada bayi tersebut. Nanti ibu dia nak bagi susu, bayi-bayi aduh, terkena dan luka pula. Jadi ia membahayakan dan ia tidak mempunyai asas sama sekali dalam Islam. Kemudian kanak-kanak saya terus jumpa, bila tengok datang-datang jumpa, tengok ada benang hitam kat tangan dia. Saya kata, ni apa benda ni? Dia kata, ini tangkal Ustaz. Ini nak mengelakkan itu dan ini. Sekali lagi masalah. Maka kalau begitulah rumah kita dibina dan begitulah permulaan anak kita dapat, maka adat ini yang bermasalah ini akan membawa masalah kepada keluarga kita di masa akan datang. Itu Ustaz. Terima kasih kepada doktor. Yang kita risaukan gunting tadi tu, silap-silap hari bulan bapaknya juga terluka tu. Belum tentu lagi. Hatta luqmatan tada'uha fi fayyi imra'atika sadaqah. Sebahagian daripada hadis Nabi menyatakan sedekah ini juga wujud dan juga diberikan pahala jika sekiranya suami itu menyuapkan makan ke mulut isteri. Sebab itu kalau nak buat makan beradab tu rasa boleh doktor. Cuma jangan pada hari bersanding saja. Ini bila tanya lepas 20-30 tahun kahwin, pernah tak lagi disuap? Tak pernah dah. Hari itu sajalah muju orang dia ambil gambar. InsyaAllah kita akan terus berdiskusi, teruskan interaksi bersama Halaqah di Facebook Halaqah TV 9, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan, memberkati dan juga memberikan manfaat besar pada kita. Rehat seketika, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama Halaqah, akar tradisi ilmu, tak tengok rugi. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita bergelanggang semula dalam diskusi Halaqah Akar Tradisi Ilmu yang dipancarkan secara langsung dari institusi Seri Pentas, membawa tajuk tuntutan ataupun adat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dalam menelusuri kehidupan, berpaksikan kepada akar akidah dan pegangan, serta bertatahkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala ilmu pengetahuan berfungsi dan bertujuan untuk memberikan panduan, taufik dan hidayah dalam kehidupan kita. Petunjuk inilah yang kita perlukan dalam mematerikan kehidupan, bukan sahaja memasak paksikan adat, tetapi juga menjulang tinggi syariat serta peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Kita teruskan rasanya doktor diskusi kita tentang isu yang rasanya makin hangat kupasan kita ini. Lebih ramai rasanya insya-Allah soalan-soalan yang masuk di dalam halaqah Facebook kita, Halaqah TV 9, berkenaan tentang tadi doktor ada sebut ciri, elemen, pembahagi dan pemisah di antara adat yang dibenarkan, bentuknya, dan adat yang dilarang dalam agama. Contoh-contoh juga telah pun kita kongsikan sebentar tadi, menerusi majlis perkahwinannya hinggalah kepada perkara-perkara yang lain. Cumanya kekeliruan mungkin wujud dan juga ada sedikit persepsi di kalangan masyarakat yang menyatakan mereka mencari arah benda dan tempat untuk berpegang kerana pandangan para ulama yang dilihat terlalu bervariasi. Dia agak diverse, mencapah, yang biasanya orang terjemahkan sebagai percanggahan,
pendapat ulama tentang adat ini. Bagaimana pandangan doktor tentang perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berkenaan dengan perbezaan pandangan para ulama Islam dalam apa-apa perkara adat dan mereka menanggapinya secara berbeza. Ya. Saya bagi contohlah. Contohnya ada menjadi adat kita bila mana ada orang mati dan bila mana jenazah tu nak dibawa ke kubur, maka Tok Imam ke atau siapa akan bertanya, bagaimana kamu menyaksikan mayat ini? Bagus. Daripada mana mereka dapat ni? Ada ulama kata tak boleh buat benda ni. Ini tak boleh dilakukan. Tapi ada yang mengatakan boleh. Kerana apa? Kerana yang mengatakan boleh itu, mereka telah pun menjumpai nas yang seolah-olah Nabi pernah buat pada zaman baginda, iaitulah antara contohnya, innahu qala hina marrat bihi janazatun fa uthniya 'alaiha khaira faqala Rasulullah wajabat. Nabi pernah berdiri satu keadaan, tiba-tiba lalulah satu jenazah di hadapan Nabi, maka Nabi dengar orang pun memuji jenazah tersebut. Maknanya Nabi tak suruh, tapi orang memuji di hadapan Nabi, maka Nabi pun kata wajiblah dia dapat kebaikan. Lalulah satu jenazah yang lain, marabi ukhra fa athna 'alaihi syarr, maka diberikan pujian-pujian keburukan. Kepujian maknanya cercaan-cercaan sikit. Maka Nabi pun berkata sekali lagi wajibat. Wajiblah dia dapat. Dan kemudian sahabat tanya, Nabi berkata bahawa kalau sesiapa yang kamu puji mereka kebaikan, mereka insya-Allah akan mendapatlah syurga. Lalu ada di antara ulama mengambil ini sebagai satu indikasi bahawa kita perlu melakukan. Ya, lalu pun sebab itulah mereka menstandardkannya. Padahal dia tidak standard, Nabi tak suruh buat sentiasa buat. Cuma ketika itu dilakukan depan Nabi, maka Nabi approve. Maka kerana ilmu usul fiqh mengajar kita melihat nas, maka para ulama melihat yang ini, dia kata yang ini kita boleh buat. Sebagai contoh yang lain, kalau kita boleh berikan pandangan, iaitulah talqin. Ya, talqin di atas kubur. Ya, talqin di atas kubur juga merupakan satu khilaf dalam bahasa Arab, iaitu perbezaan pendapat ulama yang begitu sengit. Ya, ada sebahagian yang mengatakan tak boleh, sebahagian yang mengatakan boleh, kerana mereka berbeza dalam mendefinisikan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Perkataan laqinu, talqinkan mautakum. Perkataan mautakum itulah bahasa Arab boleh bawa dua makna. Macam kita bahasa Melayu lah, kita kata nampak tak tuan-tuan? Nampak tu ada nampak dengan mata, ada nampak dengan minda. So jadi dia boleh buat dua variasi maksud. So bila mana mautakum itu dibawa kepada orang yang nak mati ataupun orang yang telah mati. So jadi ulama yang kata dua-dua boleh, sebab tu kami beri juga talqin kepada orang dah mati. Sebenarnya bukan pada dia, tapi pada orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Maka yang pandangan ulama kedua pula kata sebelum mati barulah memberi manfaat kepada orang yang nak mati. Jadi di situlah punca berlakunya perbezaan pandangan dalam perkara adat-adat yang kita sebut tadi. Termasuklah juga perkara-perkara yang kita lihat persandingan. Juga ada mungkin sebagai ulama bila disebut apakah hukum persandingan, dia terbayang anak dia ataupun saudara dia bersanding yang cukup bagus. Maka dia anggap okeylah, mungkin dia tak pernah pergi melihat negara luar. Macam ulama-ulama di negara Arab, kalau dia tak pernah pergi ke negara-negara barat, dia akan memberikan fatwa yang begitu tertutup. Tapi kalau dia pernah pergi, dia tahu masalah manusia, dia akan beri pandangan beza. Imam Asy-Syafi'i dulu duduk di Baghdad, dia beri pandangan di sesuatu pandangan. Bila beliau berpindah ke Mesir, ada banyak orang baru, berjumpa dengan masalah baru, dia berubah beberapa belas fatwa beliau yang telah pun kelihatan berbeza dan bercanggah dengan fatwa di Baghdad. Ini juga menunjukkan bahawa sebenarnya masih dari ruang lingkup yang dibenarkan, selagi mana yang memberikan pandangan itu adalah ulama. Dan dalam dari sudut Islam pula, berkatalah antaranya imam-imam yang silam, kalau kamu melihat ada ulama yang berbeza pandangan, carilah ulama yang kamu rasa paling dakik, paling teliti kajiannya, yang paling tinggi takwanya, kamu peganglah dengan pandangan itu. Gitu. Terima kasih bagi doktor. Sesungguhnya jelas kepada kita bahawa perbezaan ataupun orang sebut pandangan, ikhtilaf, percanggahan lebih cantik juga kalau sekiranya halaqah mencadangkan agar perkataan ikhtilaf dan khilaf itu diterjemahkan dengan makna variasi ataupun kerencaman pandangan supaya tak nampak adanya kontra. Saling kita sebut complementing factor ataupun saling menghargai antara para ulama. Lebih banyak pandangan dalam fiqh Islam sebenarnya menunjukkan lebih luas ilmu Islam itu sendiri dan bukan untuk mencelarukan. Saya tercari-cari sebenarnya Dr. Ustaz Tarmizi, ke mana perginya cincin belah rotan pinjam saya tadi. Rupa-rupanya telah pun diambil semula oleh tuannya. Kita berkenalan dengan milik siapakah teruna ini.
Apa khabar dan Assalamualaikum kepada saudara Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam lancang kuning tu. Oh, boy, ini ikut adat ni pakaian ni. Dapat pinjam sekejap saja tadi cincin Allah tu. Akbar, cincin RM10. Wah ya. Mari pasal malam. Apa cerita kita hari ini? Silakan. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Arvino, jemputan kita Dr. Zaharuddin dan juga super kori kita Ustaz Tarmizi. Hari ini mengenai tuntutan atau adat. Tu yang pakai lebih kurang macam adat ni. Ini adat saya. Bila balik mengaji kan, daripada plekat tarik bawah atas buat macam ni, lawan lumba lari kawan-kawan. Tapi ada seluar lah. Ada seluar. Okey. Untuk tuntutan atau adat antara perkara-perkara yang bermain di minda kita kepada bro-bro dan kak long, kak cik luar sana. Boy, bro sebut 2 kali, kak long sebut 4 kali. Okey. Tuntutan atau adat ni yang menjadi tanyaan kita, adat ni bolehkah saya buat? Apa yang perlu saya patuhi untuk saya buat? Tuntutan maknanya adat atau ibadat. Ibadat ni buat confirm pasti dapat pahala. Macam mana pula dengan adat? 2, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang boleh macam mana? Tak melanggar syiar Islam dan boleh membawa kepada jalan baik Islam, tariqul Islam, jalan yang baik. Contohnya, bacaan Yasin Khamis malam Jumaat dan menjadi satu adat orang kita buat. Tak bolehkah? Boleh sebab apa? Kita baca ayat Quran dengan niat innamal a'malu binniat. Kita nak menghebah-hebahkan bacaan Al-Quran tadi. Maka ia dibolehkan sebab tak melanggar syiar Islam. Yang tak boleh macam mana? Yang agak merapu kalau kata orang Kedah ni, yang pelik-pelik sikit. Contohnya lenggang perut. Bila yang pregnant ni perut dah besar ke depan tu, dia buat lenggang perut sebab apa? Nak bagi nak tahu anak dia jantina ke mana ke, nak bagi tahu anak dia jadi baik ke, jadi kurang baik ke. Itu yang jadi tak boleh. Bila tanya kenapa? Hujung kampung tu suruh buat, itu yang bahaya. Sebab apa? Ada hadis daripada Imam Tirmizi yang mengatakan bila kita ikut cakap-cakap dukun ke bomoh yang paranormal ni lah kata orang, maka dia mengkafirkan atas apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak percaya. Itu. Yang kedua, yang tadi tu sebab apa? Yang tadi tu maknanya dia punya basic tadi. Yang kedua, yang mana tak boleh buat adat ni yang berlebih-lebihan. Kalau tadi tajuk dia yang menarik sikit pasal perkahwinan kan. Habislah saya kena hantar malam ni. Okey, tentang dulang hantaran contohnya. Dia nak hantar ni bagi pada I bagi 7, you reply 9. I bagi 9, you reply 11. Boleh, tak boleh ke nak bagi hadiah? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Wala tubadzir tabdzira. Jangan yang berlebih berboros. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir itu saudara syaitan. Bahaya ni bila tanya dapat saya apa? Sebab terikut-ikut dengan orang. Bahaya terikut-ikut orang ni. Saya teringat ada satu cerita Piramli dulu. Dia dah cakap, rasa ramai orang tahu kot cerita ni. Dia kata, tolong rompak sama anak punya rumah lah. Pasal apa? Anak punya isteri. Jiran beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli sofa baru, dia mau sofa baru. Lama-lama anak jadi fafa kedana lah. Nampak? Bahayanya mengikut-ngikut orang ni. Okey? Maknanya kena jaga-jaga. Jangan berlebih-lebihan. Itu yang ditetapkan oleh Islam. Okey, yang ketiga, macam mana terbalik kod kalau kata orang Kedah ni. Maknanya ini satu tuntutan tapi dijalankan atas perkara yang salah. Contohnya tabarruj. Okey, dalam ayat Quran pada kata mengenai tabarruj, jangan bertabarruj yang bermaksud jangan bertabarruj seperti mana orang jahiliah yang dulu-dulu. Perempuan ni cakap pula, kami memang adat kami ni kalau nak keluar mesti nak rasa lawa, nak rasa cantik. Supaya rasa tu bangga diri tu bila rasa cantik. Boleh, siapa kata tak boleh make up? Boleh. Orang kata sekarang make up lah. Bawa compact powder belah sini, bawa sikit lip gloss, bawa sikit celak tu dia tebal 3 inci kat atas kepala, atas mata ni. Boleh. Tapi macam mana yang dikatakan boleh? Illa li bu'ulatihinna, kepada suami-suami kamu. Ini terbalik. Dia pergi kerja, dia pakai punya lawa, baju kurung, baju kebaya, ikut saiz badan. Keluar sampai orang kata, "Kak, akak ni dah menikah ke belum?" Dah nikah dah. Ambil macam nak darah saya tengok. Jalan hidung tinggi naik ke atas langit. Sebab apa? Bangga. Tapi bila balik rumah, suami ni balik kerja punya penat ni. Dia buka pintu. Ayang, buka pintu. Allah. Buka pintu, bini tampai timun 2 kat mata. Bedak sejuk, lepas tu bau sanggui. Sampai, ni, Assalamualaikum, salah rumah ke? Tanya. Tak, saya bini abang. Allah. Terbalik. Benda yang sepatut dia jalankan ke atas suami itu dibuat kat atas orang lain. Tak nampak kat mana speciality suami. 3 benda tadi kita ingat. Yang pertama, niat kita menjalankan adat tu. Sampai orang tertanya-tanya, ini adat ke ibadat? Itu yang jadi pelik itu. Maknanya kena betulkan niat kita. Yang kedua, berlebih-lebihan. Okey, kalau tak seperti mana dalam kata Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, seperti saya nyatakan tadi, boleh membawa kepada saudara syaitan, maka tak boleh berlebih-lebihan. Okey, kena ingat tu. Yang ketiga tadi yang kata apa? Terbalik kod. Sepatutnya tuntutan itu boleh dibuat tapi dijalankan ke atas orang lain.
Okey, ingat, ni satu lagi adat saya nak tambah kepada anda semualah. Adat, okey, adat bila dengar masuk telinga simpan. Jangan dengar Bro Zafwan ni duk cakap aku masuk satu pun tak ada. Ambillah sikit, tak banyak ambil sikit. Sebab apa? Dalam ada pepatah Arab kata al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu jika tidak diamalkan seperti pokok yang tak ada buah. Tapi nak ubah sikit. Apa Bro Zafwan ni dia pakai adat juga, dia pakai yang orang selalu pakai. Saya tukar sikitlah sebab adat ni kata kebiasaan kan. Al-ilmu bila amalin kasayarah bila steering. Maknanya ilmu ni jika tidak diamalkan seperti kereta yang tak ada steering. Cantik dah kereta, bawa turbo V6, tiba-tiba start steering tak ada. Masuk gear satu, boom, belah tembok kat depan, reverse belakang, langgar makcik tengah sapu sampah kat belakang. Okey, jadi apa yang kita dengar ni, kalau boleh kita masuk dan kita cuba amalkan. Jadi kita fikirkan sejenak dan kita amalkan bersama, insya-Allah. Terima kasih Bro Zafwan. Bila nak nikah? Allahu Akbar. Soon, kata orang putih. ASAP, as soon as possible. Mudah-mudahan cincin di tangan itu ada batu lah nanti insya-Allah selepas daripada ini. Amin. Adat ialah kebiasaan dan mudah-mudahan cuba kita paksikan pada malam ini bahawa ibadah itu perlu diadatkan. Adat itu perlu diibadahkan. Insya-Allah teruskan interaksi bersama Halaqah Akad Tradisi Ilmu dan kita akan rehat seketika. Jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Dan juga terus berinteraksi dengan Halaqah Facebook TV 9. Tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersiaran semula dan kita berada di penghujung dan mudah-mudahan ini akan mengikat kemas dapatan, ilmu pengetahuan dan perkongsian yang sama-sama kita bekalkan dalam program Halaqah Akad Tradisi Ilmu yang membawakan tajuk tuntutan atau adat. Masih bersama yang berbahagia Dr. Zahruddin Abdul Rahman dan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dalam memperkatakan tentang isu ini. Kita telah bincangkan segalanya Doktor, we have put everything on the floor dan sekarang ini kita cuba mencari pelan tindakan. Namun sebelum sampai kepada pelan tindakan yang akhir ini, kalau kita lihat dalam kecanggihan dan kemodenan arus kehidupan pada masa ini, ramai lagi masyarakat Islam yang sebenarnya melakukan adat-adat, berpegang malah percaya. Tapi adat-adat ini rupanya dia telah melanggar hukum syariat. Kita dah bincangkan tadi betapa adat dia ada banyak keterbukaan dalam Islam, tapi yang kita risaukan kalau masyarakat masih buat perkara-perkara yang memang jelas kontra dengan syariat. Kalau takutnya lagi boleh membawa kepada syirik pula. Mungkin bagaimana doktor boleh bagi pandangan terhadap situasi ini dan mungkin bekalkan kami dengan pelan-pelan tindakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Jadi memang telah pun kita sebutkan, malah para ulama telah pun menggariskan satu kaedah untuk kita semua pegang, al-aslu fil adat al-ibahah illa ma warada 'ani syari' tahrim. Iaitulah hukum asal kepada seluruh adat yang kita create by ourselves adalah harus, kecuali apabila wujudnya nas yang mengharamkannya ataupun wujudnya substance, isi kandungannya yang bertemu dengan syarak. So oleh kerana itulah kita nak beritahu bahawa yang halal tu banyak, yang harus tu banyak, yang tak harus ni sikit saja. Jadi oleh kerana itu janganlah kita merasa berat, kerana Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati kamu satu perkara yang kamu tidak mampu untuk menanggungnya. Jadi kita nak pergi sikit lagi yang telah pun disepakati pengharamannya, iaitulah yang telah pun kita sebutkan beberapa tadi. Maka dalam bab perkahwinan juga saya dimaklumkan ada adatnya, kalau nak pastikan pada hari perkahwinan itu tidak hujan, lontarlah ada baju di atas bumbung. Jadi ini pun adalah satu adat yang bertembung dengan syarak, kerana dia adalah satu ramalan perkara gaib. Ramalan gaib ini tidak dibenarkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah dah sebut dalam surah An-Naml, yang mana Allah berkata, qul la ya'lamul ghaiba la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, tak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Malah Nabi pun tak tahu kalau Allah tak beritahu. Maka bagaimana kita boleh menganggap bahawa dengan baju busuk dilontarkan di atas bumbung itu boleh tiba-tiba tidak menjadi hujan. Itu tidak dibenarkan. Begitu juga ada yang merasakan bahawa kalaulah ada dua adik-beradik yang berkahwin, tak boleh buat sekaligus. Sebab kalau buat sekaligus, nanti satu akan gagal, satu saja yang berjaya. Tiba-tiba dua-dua gagal. Dua-dua gagal, tak tahu nak cakap apa. Jadi itu juga adalah tidak dibenarkan dalam
dalam Islam kerana meramalkan masa depan dengan hanya kerana majlis perkahwinan dilakukan sekali, maka tidaklah boleh diterima dalam Islam, ya. Baik, jadi oleh kerana itu apakah dia pelan tindakan kita? Yang pertama disebut dalam pepatah Arab, wa anta tarjun najah wa lam tasluk masalikaha wa inna safinata la tajri 'alal yabs. Kamu nakkan kejayaan, kamu nakkan berada di atas ihdinas siratal mustaqim, tapi kamu tak ikut jalan dia, sesungguhnya perahu, sampan, kapal tidak berjalan di atas daratan kecuali waktu tsunami lah. Maka oleh kerana itu kena ada ilmu, tuan-tuan. Kena ada ilmu dan kena ada kemahuan untuk mengubah apa yang kita pegang dah lama. Walaupun kita rasa ini tradisi lama ni, adat ni, rasa macam sedih ni, mak ayah kita ajar dulu. Tak kira, tuan-tuan, kerana kita sekarang ni menjadi tanggungjawab. Bila kita dah belajar, kita kena segera berubah. Dan kemudian selepas daripada itu, bila berubah, dapatkan panduan dan bimbingan daripada para ulama. Jadi insya-Allah kita harapkan itu adalah tindakan yang ringkas, tetapi kita harapkan mampu untuk memberikan kita sesuatu gambaran yang jelas tentang mana yang boleh diterima dan yang mana yang perlu ditolak. Wallahu a'lam. Terima kasih bagi Dr. Ringkas tetapi padat. Terima kasih pada yang bagi Dr. Zahrin Abdul Rahman di atas dapatan dan perkongsian. Al-Fadhil Ustaz Tarmizi di atas indikator menerusi bicara wahyu Al-Quranul Karim. Begitulah halaqah. Mari dan jom sama-sama kita mengibadahkan adat dan menjadikan ianya itu diterima sebagai pahala dan juga amalan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bersama lagi halaqah pada sesi yang akan datang, akar tradisi ilmu tak tengok rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لطيف خبير سميع